الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Surah An-Nisa. Dan mengapa kamu tidak berperang pada jalan agama Allah, padahal orang-orang yang lemah ditindas di kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak merayu, wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami dari negeri yang zalim, penduduknya ke atas kami, yaitu negeri Mekah. Jadilah kepada kami pelindung dari sisimu dan penolong dari sisimu. Orang-orang yang beriman itu berperang pada jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang pada jalan taghut. Maka perangilah pengikut-pengikut syaitan.
Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Ayat yang diturunkan 1400 tahun lebih yang lalu kepada orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bangkit berjihad sehingga berperang bagi menyelamatkan orang-orang Islam yang ditindas, yang tidak mampu berhijrah. Mereka terkurung di Mekah. Mereka merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rayuan mereka diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru orang-orang yang beriman wajib berperang menyelamatkan saudara-saudara mereka yang dizalimi di Mekah. Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat kepada umat Islam. Para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, perintah dalam Quran, bukannya khusus sebab ayat itu diturunkan. Menjadi perintah pada umat Islam sehingga hari kiamat. Bulan Ramadan yang mulia pada tahun ini, umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca berita dan melihat dalam kaca TV, dalam internet, bagaimana orang-orang Islam yang berjamaah di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis dikepung oleh bala tentera Yahudi yang ganas. Mereka tidak menyerah kalah. Mereka melawan dengan batu-batu dan kayu-kayu, dengan tangan kosong menghadapi bala tentera Yahudi yang mempunyai berbagai jenis senjata. Mereka menunaikan satu kewajipan yang besar di dalam agama Islam, kewajipan berjihad, mempertahankan Islam, mempertahankan tanah airnya dan tempat sucinya, khususnya Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam, tempat berlakunya Isra dan bermulanya Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tiga tanah suci umat Islam, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya menziarahinya. Hari ini umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang berlaku di Baitul Maqdis. Mereka disoal oleh Allah Ta'ala dengan firman yang dibaca tadi. Mengapa mereka tidak bangkit untuk berjihad sehingga berperang, membela saudara-saudara mereka yang dikepung di Baitul Maqdis? Walaupun mereka adalah golongan
yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi qa'imin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada satu golongan kalangan umatku yang bangkit menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka. Bukan saja musuh-musuh mereka. Lalu sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, "Hum ashabu Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis." Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Membenarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menjadi ujian kepada umat Islam. Kita menyaksikan banyak negara-negara dan kerajaan-kerajaan Islam mengecewakan penduduk Baitul Maqdis. Tidak peduli kalau negara bukan Islam. Sanggup mengadakan pakatan tentera untuk mempertahankan kedudukan mereka dan berperang. Tetapi negara-negara umat Islam hanya mengadakan pakatan ekonomi untuk isi perut, untuk mencari harta, bukan untuk mempertahankan Islam. Kita menghadapi zaman umat Islam dalam keadaan lemah yang disifatkan oleh hadis Nabi SAW. Tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Faqala qailun min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir. Walakin la yaz'anna Allah al-baha minkum fi qulubi adidikum wa yaqtifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Faqala qailun mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akan tiba satu masa kamu umat Islam akan dikelilingi oleh umat-umat yang lain. Seperti orang ramai melingkungi makanan yang lazat, hidangan yang sedap. Mereka mencubit, memamah meratah hidangan itu. Itulah keadaan umat Islam. Dikelilingi oleh kaum yang lain, dimamah dan diratah, dimakan dengan mudah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah kita di masa itu terlalu sedikit? Jawab Rasulullah SAW, tidak, kamu ramai seperti sampah buih yang hanyut oleh air banjir. Allah hilangkan kehebatan kamu yang ada dalam hati musuh-musuh kamu. Dan Allah campakkan dalam hati kamu penyakit al-wahan. Lalu sahabat bertanya, apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu kasihkan dunia dan takutkan mati. Berbeza dengan generasi awal umat Islam.
yang berani mati dan berlomba untuk mati bagi menegakkan agama Allah, menyumbangkan harta dan jiwa raga mereka. Kita menghadapi pemerintahan Islam yang sangat lemah. Namun Allah Ta'ala tidak mengizinkan cahaya Islam dipadamkan. Quran telah dipelihara oleh Allah. Cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mereka usaha nak padamkan cahaya Islam. Sudah berlaku beberapa kali dalam sejarah umat Islam. Kerajaan Islam pernah dihancurkan oleh bala tentera Tatar yang ganas dari Asia Tengah, menakluk wilayah yang luas seluruh Asia Tengah, menawan Baghdad, pusat kerajaan Islam, membakar kitab-kitab, membunuh berjuta manusia, mara ke Syam, mara ke Palestin dengan seruan jihad, berslogankan wa Islamah, selamatkan Islam dalam bahaya, oleh Sultan Saifuddin Qutuz yang memerintah Mesir. Umat Islam berjaya mengalahkan kaum Tatar dan mengubahkan kaum Tatar masuk Islam. Kebiasaannya orang yang dijajah terpengaruh dengan penjajah, mengikut adat mereka, bercakap dalam bahasa mereka, memakai pakaian mereka, terpengaruh dengan budaya mereka. Tetapi ketika kaum Tatar mengganas, orang Islam masih kuat berpegang dengan agama. Bukan saja kaum Tatar tidak berjaya memertatkan orang Islam, bahkan orang Islam berjaya mengislamkan beberapa pemimpin kaum Tatar. Berlaku lagi dalam sejarah Islam. Baitul Maqdis ditakluk oleh tentera salib yang datang dari Eropah, menyerang negeri Islam, menakluk Baitul Maqdis dengan lambang salib Kristian, menakluk selama hampir 100 tahun. Dalam keadaan orang Islam yang berpecah, Allah selamatkan Islam dengan kemunculan pemimpin yang menyatukan mereka, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang telah berjaya menghalau tentera salib dan membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ujian Allah kepada umat Islam yang berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak, ketika para jamaah di Baitul Maqdis bergelomang dengan debu dan darah mempertahankan Baitul Maqdis. Di mana perginya umat Islam di keliling mereka? Itu soalan yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang wajib dijawab oleh umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya demi Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, dan Allah itu Maha Kuat lagi Maha berkata. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين.
لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Kita diuji oleh Allah di bulan yang mulia ini setelah menghadapi lapar dahaga dengan sabar, menyumbangkan harta menandakan kesyukuran, diuji menghadapi kaum yang paling dimurkai oleh Allah, al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah ke atas mereka, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui benarnya Islam, benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka menyembunyikan dalam keadaan mereka mengetahui. Mereka ialah orang-orang Yahudi, Zionis, yang kita hadapi sekarang. Allah telah menakdirkan kita berdepan dengan kaum Yahudi. Walaupun janji akhir zaman, Yahudi yang dilaknat oleh Allah akan dihapuskan oleh umat Islam. Allah tidak menyebut umat Arab, Melayu, Pakistan, Afghanistan, disebut umat Islam. La taqumu as-sa'ah hatta tuqatil al-muslimun al-yahud wa hatta yaqta'u al-yahud wara' al-hajr wash-shajar. Faqala ya muslim hadha yahudi wara'i faqtulhu illa sajaratul gharqad fa innaha sajaratul yahud. Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam membunuh orang-orang Yahudi semuanya, sehingga mereka berlindung di sebalik kayu dan batu. Kayu dan batu berkata, wahai orang Islam, di belakangku ada Yahudi datang bunuh dia. Malaikat pokok gharqad, pokok ini pokok Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi menanam pokok ini di keliling rumah mereka, membenarkan apa yang dinatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak menunggu hadis dengan tidak beramal.
tidak berusaha, tidak bertindak. Hanya sesiapa yang beramal dan bertindak sahaja mendapat kelebihan disebut oleh Nabi SAW. Membinasakan kaum yang membunuh nabi-nabi, membunuh para ulama, dibinasakan pada akhir zaman. Kelebihan diberi pada umat Islam. Marilah kita tidak lupa untuk sentiasa bersalawat kepada Nabi kita yang mengajar kita bersama dengan Islam, menegakkannya dan mempertahankannya dengan satu kelebihan yang besar daripada Allah. Kerana perintah Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu, ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi bi asyra." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.